Kaunseling ni adalah proses perhubungan profesional antara dua manusia, iaitu kaunselor dan klien. Klien ni boleh jadi klien individu atau klien kelompok. So, depends what type sesi kaunseling yang you pergi. So, apa yang ada dalam sesi kaunseling ni? So far, dalam sesi kaunseling ni, kedua-dua pihak, iaitu kaunselor dan klien ni akan bekerjasama untuk bantu you sebagai klien secara keseluruhan untuk ubah tingkah laku, emosi dan fikiran until you jumpa solusi atau jalan keluar yang memuaskan kehendak you. Normally, orang akan pergi sesi individu sebab kadang-kadang orang tak nak share masalah dengan orang lain. Dan sesi individu ni lebih privacy dan selesa untuk berkongsi berdua antara kaunselor dan klien. And kaunseling bukan hanya ada sesi kaunseling individu je, tapi ada juga sesi kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok pula satu platform yang baik untuk orang yang rasa lonely. Mereka yang nak rasa diri mereka normal, contoh abuse victim, diorang boleh datang share pengalaman diorang, cara untuk overcome problem, dan kadang-kadang bukan untuk kes berat pun. Kadang student yang ada isu time management, pengurusan kewangan, stres yang ringan, diorang boleh datang sesi kelompok untuk share macam-macam. Tak semestinya datang hanya untuk selesaikan masalah, tapi boleh juga untuk refresh energi dan emotion korang sendiri. Mungkin ada yang question pasal kerahsiaan dalam sesi kaunseling. And then lagi-lagi ada yang cerita dulu masa diorang cerita kat cikgu kaunseling, cikgu pergi sebar satu bilik guru sampai satu sekolah tahu. Itu perkara biasa yang saya dengar dari diorang. Sebenarnya, seorang kaunselor dia terikat tahu dengan satu akta yang mengatakan kerahsiaan itu perlu dijaga. Kaunselor tak boleh share isu klien keluar daripada sesi kecuali atas keadaan tertentu. Contoh, klien yang ada potensi untuk bunuh diri, self-harm. Itu adalah antara keadaan yang mana kaunselor boleh beritahu kepada pihak berautoriti. Tapi kalau ada masalah yang macam tak ada isu-isu ni, kaunselor tak boleh bercerita ke orang lain dan tak boleh mention nama klien dan tak boleh mention specifically kes klien pasal apa dekat orang lain. Just general, dan niat tu kena tahu juga, bagi tahu untuk apa, untuk gosip atau sebagai rujukan untuk membantu klien. Selalunya orang akan fikir kaunseling ni untuk orang yang bermasalah je, especially pelajar-pelajar nakal. Tapi sebenarnya tak, kaunseling ni banyak fungsi dia. Contohnya, you nak selesaikan masalah, personal problem, tapi others you pergi kaunseling adalah untuk capai goals. Banyak fungsi kaunseling. You nak tahu personality diri, kerjaya, then get to counseling untuk bantu you. Actually, masa first session counseling tak semestinya you kongsi isu you. You boleh je kenal-kenal dulu dengan kaunselor. So, masa first session ni lah you rasa selesa tak nak share dengan kaunselor. You get to know first, then bila dah mula rasa selesa, baru mula cerita. Kalau tak rasa selesa, tak apa, don't force yourself. Okay?